السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Alhamdulillah dapat kita bertemu setelah lama kita tak bertemu, cuti lama. InsyaAllah lepas ni kita akan sentiasa bertemu, kerana kita akan buka kitab pada hari ini. Nama kitab Isyahul Afrah. Bila dah buka kitab, baca kitab, maknanya kitab tu akan bersambung-sambung. Jadi kena datang selalu lah. Kalau tidak, macam mana kitab tu nak ni kan. Cuma kitab Isyahul Afrah ni, siapa yang ada lah, siapa yang tak ada kena beli. Kena cari lah. Yang kalau yang Jawi saya ada lagi balance 2 lagi. Yang Rumi tu je lah yang ada. Mana tu? Tu je. Kalau yang Jawi saya ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Yang mana InsyaAllah kita akan mula kitab ni. Kitab ni tak berat sangat, tapi taklah ringan sangat. Kitab ni membicarakan permulaan tu berkaitan dengan yang mula-mula ni bab rukun iman dan Islam. Yang mana rukun iman dan Islam ni kita akan bahaskan nanti bila sampai muka surat 30 lebih 40 nanti. Kita akan baru masuk ke muka surat yang yang kedua dan ketiga. Maknanya kita mula muka surat yang kelima. Ini bagi yang Jawi. Yang Rumi saya tak tahu. Cuba cari, ini bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Muka surat apa? Lebih kurang berapa? 20 Yang Jawi 5 lah. Jangan buka lah 5. Betul lah yang Jawi tu. Bab ini bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Yang Rumi tu patut saya tengok dulu baru bagi. Muka surat apa? 17. Siapa yang ada Rumi tu kat sini ke kat rumah ke, buka lah muka surat 13. Pada yang Jawi muka surat 5. Sebab apa gini? Sebab di pertengahan nanti kita akan kembali balik ke depan menceritakan tentang rukun iman dan rukun Islam. Ada gitu cara dia baca dia. Maknanya muka surat ke-5 buka ke-5 lah. Bab meninggalkan sembahyang. Kat situ kita mula kat situ dulu. Kerana kita mengaji dia agak ringan dulu mula-mula, lepas tu dia makin berat. Kalau berat dulu, lepas tu ringan, masa berat tu orang dah penat lah. Jadi sebab kita ni baru mula, jadi kita mula ringan dulu, nanti sampai tengah kita masuk balik. Jangan risau bab tu. Baik, jumpa kan? Muka surat 5 bab tinggal sembahyang, menakuti. Jumpa, insyaAllah jumpa. Muka surat 17 yang Rumi. Baik, kitab Isyahul Afrah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala.
Ini bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang ni. Ini bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Bab yang pertama sekali, sebelum kita masuk bab-bab yang lain, kita kena khatam dulu bab ni, lebih kurang berapa muka surat ni. Lepas tu baru kita akan masuk bab-bab yang lain. Ketahui olehmu hai saudaraku, ketahui olehmu hai saudaraku, diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu pada agama. Ini kalau kita baca sekali, apa ni? Diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu. Ini doa. Doa. Pengarang mendoakan kita. Mendoakan kita dan mendoakan dirinya sendiri ketika mengarang. Pertama, dia minta Allah, didoakan pada Allah bagi faham dekat dia, dan didoakan pada Allah bagi faham pada kita yang baca. Tapi ayat dia begini, diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu pada agama. Tapi itu bukan doa kan? Itu bukan doa. Diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu. Itu bukan. Kalau doanya, ya Allah ya Tuhanku, berilah kami faham dan berilah kami orang lain tu faham. Itu baru doa. Tidak, ini doa juga. Istilah, kalau nak ambil istilah ni boleh dipanggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Nampak macam bukan doa, macam biasa je baca je, tapi maksud dia insya', maksudnya doa, minta. Tu maksud dia. Jadi tiba-tiba je diberikan akan Allah, diberi faham akan Allah, kami oleh Allah, diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu. Contoh kalau orang datang kan, wah tu orang kaya datang, orang kaya datang. Dia tak kaya pun, kita kata orang kaya dah, dia kata apa? Amin. Masih boleh doa, ya Allah ya Tuhanku, kau kayakanlah dia. Tak ada pun kita doa macam tu. Tapi tu orang faham macam tu. Ataupun dia tu jenis ada simpan janggut sikit, pakai kepiah lalu, muka-muka manis-manis sikit, datang, oh ustaz datang lah. Dia bukan ustaz. Kalau dia ustaz tu betul bukan, tu nak kata ustaz, ni kata ustaz datang. Dia pun kata amin, orang lain pun kata amin. Tu bukan doa, itu macam apa, sindir pada juga. Tak, masa dia doa tu, sebab tu amin aja. OKB datang, yang orang kaya baru dah datang dah, sebab dia baru beli, dulu naik kancil, sekarang naik wira, tak kaya pun, tapi kita orang kaya datang lah, orang kaya dah, OKB, orang kaya baru. Dia kata tak adalah, jangan kata gitu, amin je lah. Tapi itu bukan doa, itu macam cakap aja. Maksud dia doa itu kan, diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu pada agama. Itu bukan doa, tapi maksud dia doa. Istilah kalau kita mengaji lebih sikit lah, dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Cakap tu macam bukan doa, tapi maksud dia doa. Yang kita tahu doa Allahumma je lah, itu pun doa juga. Tapi sallallahu alaihi Muhammad, apa? Tu bukan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu kita dapat doa. Ya Allah, kau berkati, kau adalah selawat ke atas Nabi, kau beri rahmat ke atas Nabi. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sallallahu alaihi Muhammad, itu bukan doa. Kalau kita baca, kita nak bagi tahu Allah berselawat ke atas Nabi. Walaupun sekadar sallallahu alaihi Muhammad, Allah berselawat ke atas Nabi, apa sebut? Maksudnya, ya Allah, kau bagilah rahmat. Ya Allah, kau selawatlah atas Nabi. Selawat dengan maksud berilah rahmat atas Nabi. Tapi dia tak sebut doa. Kalau Allahumma tu jelas-jelas dah, tu doa. Okey. Bahawasanya sembahyang yang 5 waktu itu bagi agama. Mudah-mudahan dia kata Allah bagi faham kita, dia dan kita yang baca ni, bahawasanya sembahyang 5 waktu itu bagi agama. Allah bagi faham sembahyang 5 waktu tu penting, dia umpama agama. Sembahyang tu dah agama Islam dah tu. Kita tahu Islam tu banyak macam-macam, tapi dia kata perkara besar dalam agama tu sembahyang. Jadi kita boleh kata agama itu sembahyang, sembahyang itu agama. Islam tu sembahyang, sembahyang tu Islam. Hakikatnya bukan gitu. Islam kan macam lagi, tapi cuma yang paling besar kita boleh nisbahkan gitu. Jadi dia kata, maka mereka yang mendirikan sembahyang, maka sebenarnya telah mendiri ia akan agama. Siapa yang sembahyang, dia ada agama. Tu kasar bahasanya gitulah. Siapa yang sembahyang, dia ada agama. Maksud mendiri itu dia ada agama. Sebab kalau roboh kan merobohkan agama kan, meruntuhkan masjid kan mencerai. Tapi kalau mendirikan akan agama, mendirikan agama, lawan dia merobohkan agama. Kalau merobohkan agama tu maksud tak ada agama.
Maknanya mendirikan agama tu maksud ada agama. Membina masjid maksudnya kahwin. Membina masjid kan istilah kahwin. Kalau meroboh masjid kan cerai. Okey, jadi mendiri agama maknanya ada agama. Meroboh agama maknanya tak ada agama. Jadi dia kata kat sini, siapa yang sembahyang maka sebenarnya telah ada agama dia. Mendiri akan agama, tapi bunyi kasar lah sikit. Orang sembahyang ada agama, dan mereka yang meninggalkan sembahyang maka sebenarnya telah meroboh akan agama. Tak ada agama. Kasar lah kan. Sedangkan kalau dia tak sembahyang, dia masih lagi Islam. Yang jadi kafir, yang jadi murtad bila dia tolak kewajipan sembahyang, baru jadi murtad. Sembahyang 5 waktu tak wajib, murtad, kafir terus waktu tu juga. Tapi kalau tak sembahyang, dia seorang Islam yang fasik atau yang bermaksiat, yang buat dosa, ingkar. Tapi Islam tetap Islam. Cuma dicakap sini sebagai tekanan. Sembahyang ada agama, tak sembahyang tak ada agama. Roboh dah agama. Engkau dah tak ada agama dah. Tapi tak ada agama kafir ke? Tak. Nak itu beratnya. Tak kafir. Jangan kata gitu. Orang yang kafir ni yang dia kata puasa Ramadan tak wajib, sembahyang 5 waktu tak wajib. Tu sembahyang dalam niat dalam hati je. Sembahyang yang tunduk-tunduk ni tak wajib. Itulah dia menolak perkara yang ijma' ulama. Kafir lah. Berzina boleh aja. Berzina janji suka sama suka on aja, boleh, tak dosa. Itu orang kafir. Tapi kalau dia berzina dalam keadaan dia tahu benda tu salah, itu tak kafir, berdosa besar. Kita hati-hati kat situ. Jadi tak semestinya orang yang buat dosa, orang yang buat kesalahan, orang yang langgar agama, tak semestinya kafir. Kebanyakannya tak kafir pun, berdosa. Itu kita tahu lah. Buat melanggar agama dosa. Yang jadi kafir, dia tolak kewajipan. Benda haram dia kata halal, benda halal dia kata haram. Itu jadi kafir. Jadi hati-hatilah. Biasanya kalau bab poligami orang perempuan kan, bab poligami kalau dia tak suka poligami, laki dia kahwin, okey, standard, tu standard. Tapi kalau dia kata poligami tu poligami, mana ada poligami? Dia menolak kebolehan, keharusan poligami. Kafir tu. Jangan tolak keharusan. Kalau dia tak puati laki dia kahwin, tolak laki dia biar ubah. Jangan tolak agama. Tu beza sikit aja. Sikit je beza. Yang ni tak suka juga laki kahwin, yang ni tak suka juga. Yang ni tak suka laki kahwin tapi terima hukum tu. Ada hukum. Yang ni tolak dengan hukum-hukum. Itu zaman dulu orang Arab makan kambing banyak, nafsu kuat. Mulut nak kena jentik mulut. Nak kena lestik mulut dia. Cili. Janganlah kata gitu. Tak suka laki dia, cerita laki kau je lah. Jangan cerita laki orang lain. Jangan cerita pasal agama itu. Jangan. Tolak laki dia je. Laki aku pun, makan aku pun tak cukup, itu dia nak kahwin. Bantai laki sendiri. Jangan bantai agama. Tapi kadang-kadang dia emosi. Dia tolak dengan agama tu, kata mana ada kahwin dua, mana ada poligami. Itu zaman dulu. Dia mula cakap, mula pelik-pelik dia keluar. Itu boleh membatalkan iman dia tu. Tu bezanya. Tu je beza dia. Tu je beza dia. Merobohkan agama. Jadi satu hadis yang masyhur, as-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Hadis inilah yang menjadi perenggan yang pertama tu. Maksudnya apa? Solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang merobohkan, berarti dia telah merobohkan agama bila tak solat. Daripada hadis as-salatu imaduddin inilah yang keluar. Jadi ulama pengarang dia ambil daripada hadis tu, dia buat satu perenggan. Kita baca macam ulama kata, tidak. Sebenarnya asalnya Nabi yang kata sendiri. As-salatu imanuddin, sembahyang tu tiang agama. Jadi kalau kita tahu tiang agama, ni agama, tiang. Bila tiang tak ada, roboh. Sama betul lah tu. Kan? Cuma perlu diberi perhatian sikitlah bila kata solat tu tiang agama, nak jadi tiang tu dia ada apa? Spek dia. Tiang, betul ada yang bumbung, ada lantai, dia ada spek dia. Besar mana tiang tu? Spek dia tu, saya cuba modernkan sikitlah bahasa. Spek dia tu, itulah rukun dan syarat. Bukan boleh main tiang aja. Tiang agama, sembahyang tiang agama, sembahyang tiang agama. Sebenarnya salah. Itu bukan tiang tu. Tiang dia besar lidi, nak tampung KLCC. Mana boleh? Dia ada spek dia. Dia ada spesifikasi. Besar ni, tinggi ni, dia ada. Itu yang kita panggil syarat dan rukun. Nak jadi sembahyang tu, nak jadi tiang, syarat dia kena betul. Bab najis settle dah ke belum? Bab menutup aurat pakaian macam mana? Bab wuduk macam mana? Bab istinja, basuh berak, basuh kencing macam mana?
nak cerita semayang ni cerita basuh berak basuh kencing. Iyalah. Kalau basuh berak basuh kencing pun tak cuci, semayang tak, sebab tu spek dah tu. Kemudian cerita pula pasal rukun, takbirnya macam mana, bacaan macam mana, tahiyat akhir macam mana, rukuk, sujud, semua lah. Itu dia punya spek. Nak jadi tiang. Kalau kita kata semayang tiang agama, semayang tiang agama, tiba semayang tak ikut spek, maknanya dah lama dia tak ada tiang, walaupun nampak macam ada tiang. Dia tiang kaca je, bukan tiang konkret. Bukan tiang. Jadi dia kata semayang ni tiang agama. Jadi nak bagi dia tiang, dia ada spesifikasi. Cukup kiraannya baru dia jadi tiang. Baru dia jadi tiang. Yang mana ketika Nabi terima sembahyang pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, waktu tu syariat zahir yang pertama, yang paling awal diwajibkan. Waktu tu puasa tak wajib, zakat tak wajib, semua tak wajib, haji semua tak wajib. Ketika umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari, Isra' dan Mi'raj. Kemudian dapat sembahyang 50 jadi 5, itu bab lain, itu cerita lah. Kemudian bila macam tu, maka dah dapat sembahyang. Sembahyang lain dipanggil ibadah zahir. Ibadah zahir yang boleh nampak, boleh nampak kat mata. Sebelum tu semua ibadah zahir yang boleh nampak kat mata tak ada lagi. Apa yang boleh nampak? Puasa kan, puasa, zakat, semua boleh nampak tu. Yang ada waktu tu, sebelum Isra' Mi'raj, sebelum sembahyang ni diterima, Nabi terima, yang ada waktu tu semua dalam, iaitu menguatkan akidah bagainya dalam. Zahir tak ada. Secara zahir tak ada. Ibadah zahir tak ada. Ibadah zahir yang pertama, zahir tu yang nampak. Yang pertama adalah sembahyang, salat. Sebab tu rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Macam tu lah dia. Kenal Allah tu, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Allah tu sifat macam mana? Macam mana? Tu lah. Kan tauhid tu kan akidah. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi pula macam mana sifat dia, macam mana, apa yang mustahil, apa yang wajib, apa semua. Lepas tu barulah rukun Islam yang kedua, sembahyang, zakat, yang lain. Jadi yang dalam yang lain-lain tu semua zahir. Dalam rukun Islam yang lain tu semua zahir, semua nampak. Yang nombor satu je yang tak nampak. Aku naik saksi. Apa naik saksi? Itu kita akan masuk nanti muka surat 1 balik nanti sampai waktunya nanti. Apa naik saksi? Apa naik saksi apa? Aku naik saksi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Saksi berapa kali jumpa Nabi? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Naik saksi. Nak naik saksi ada tengok berapa kali jumpa Allah. Mana jumpa? Macam mana nak naik saksi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik saksi Nabi tu Rasul. Berapa kali kita tanya Nabi? Mimpi. Jumpa Nabi? Tak jumpa. Macam mana boleh naik saksi? Kat situ. Tu dulu. Tu semua pegangan. Nombor 1. Lepas pada tu sembahyang, solat. Ini semua nampak. Solat, puasa semua nampak. Jadi ibadah zahir yang pertama adalah solat. Jadi dia penting. Dia penting. Waktu tu Nabi berada di Mekah. Sedangkan puasa, zakat apa semua setelah hijrah, masa tu ada kat Madinah. Masa dah ada kerajaan Islam. Di Mekah satu-satunya sembahyang adalah satu-satunya ibadah zahir ketika di Mekah sebelum hijrah. Lepas hijrah dah ada kerajaan Islam, dah kuat, masa tu semua macam-macam lagi lah, hukum-hukum yang lain semua tu lah. Dari segi muamalat, munakahat yang kita tahu, rubuk apa, ibadah, betul, munakahat, jenayah, semua di Madinah. Setelah ada kerajaan Islam, setelah kuat sembahyang, masa tengah jatuh kematian pakcik, kematian isteri Nabi, orang pakat kutuk, masa tu terima sembahyang. Sebab tu kalau orang kena apa-apa, settle dengan sembahyang. Kena apa-apa yang jatuh, macam Nabi jatuh teruk sungguh masa tu. Yang support dia ni Abi Talib, support walaupun tak masuk Islam, tak beriman, mengikut pendapat yang masyhur. Ada pendapat kata dia beriman, ada. Tapi ada yang masyhurnya kata dia tak beriman, tapi dia support. Langkah mayat aku dulu, macam tu kan, nak kacau Muhammad. Tiba meninggal. Tak, isteri pula meninggal, Siti Khadijah. Banyak duit dia keluar untuk Islam, habis macam tulang belakang tak ada lah. Tiba-tiba Allah anugerahkan sembahyang waktu itu. Pertama Isra' Mi'raj, lepas tu hadiahkan sembahyang. Sebab tu ada masalah, sembahyang boleh settle. Tak kisahlah kita nak panggil sembahyang hajat, sembahyang istiqarah, sembahyang fardu sekali pun, sembahyang tak boleh tinggal. Kerana itu mensettlekan apa masalah. Seberat masalah Nabi pun Allah bagi hadiah. Sembahyang. Sebab tu kita ni sikit-sikit sembahyang hajat, sikit-sikit sembahyang hajat kan. Ada orang tak suka, tak nak sembahyang sudah, ada sibuk, orang sembahyang hajat biar.
Ada orang tak suka. Sikit-sikit sembahyang hajat, baca Yasin, sembahyang hajat, baca Yasin. Dia risau orang suka sembahyang. Ada. Patutnya doa ke, buat lain-lain ke. Ini sikit-sikit sembahyang hajat. Tak. Sembahyang tu dapat settle. Habis kat situ. Sebab sembahyang adalah syariat zahir yang pertama, yang paling awal diwajibkan. Dan bahawasanya daripada sebesar-besar bala dan terlebih keji daripada segala keji-keji. Gitu maksudnya tinggal sembahyang ni sebesar-besar bala. Tinggal sembahyang juga terlebih keji daripada segala yang keji-keji. Terlebih aib ni macam keji jugalah. Aib yang memalukan. Terlebih aib daripada segala aib-aib. Apa dia tu? Bermudah-mudah seorang dengan sembahyang. Mudah-mudah. Time free sembahyang, time tak free tak sembahyang. Mudah-mudah aja. Sekeji-keji. Maknanya bila kata sekeji-keji, terlebih keji daripada segala keji. Maknanya apa yang paling keji? Judi. Taib judi orang panggil. Keji dan kita nampak mata kita benda tu keji. Tengok muka dia keji ni. Ni keji punya orang. Dapat gaji habis. Anak bini tak boleh makan, minta dengan orang apa semua. Keji. Kita nampak keji dan perbuatan itu keji. Iaitu berjudi. Apa lagi keji? Isyak dadah. Kita nampak muka tu, muka keji. Kita rasa perkara itu keji. Bukan kita kata kau ni keji, kau bukan. Kita rasa dia tu isyak dadah ni. Nampak hati kita jijik dan keji. Memang keji pun isyak dadah. Okey? Kita rasa ini keji. Minum arak, itu paling keji Dia minum arak, mabuk-mabuk balik. Kita nampak ianya keji. Soalannya, dia kata terlebih keji daripada keji-keji yang lain. Berzina, pelacur. Keji nampak. Kita tengok dia jijik sebab dia tu pelacur. Memanglah. Salah kan berzina? Salah kan jadi pelacur? Okey. Tengok tak sembahyang. Rasa tak macam dia minum arak? Mana kuat? Tak sembahyang. Ni orang ni tak sembahyang. Siapa-siapalah tak sembahyang. Ini minum arak. Kita tengok mana lagi keji? Kita akan tengok minum arak lagi keji. Tu silap tu dia kata. Sebab dia kata terlebih keji daripada segala yang keji-keji. Kita nampak minum arak lagi keji pada tak sembahyang. Kita nampak isyak dadah lagi keji pada tak sembahyang. Kita nampak berjudi lagi keji. Ni memang keji pun, tapi kita kena nampak orang tak sembahyang dengan orang isyak dadah, dengan orang minum arak tak sembahyang lagi keji. Nampak, bukan suruh pergi keji dia. Kau ni kutuk dah ke? Bukan. Dah tua-tua pun tak sembahyang, bukan. Dakwah lah dia. Nampak tak benda tu keji? Nampak tak benda tu buruk? Tak nampak. Kita tak nampak itu, maka kita salah letak. Kena nampak keji Tak boleh lah nampak keji. Habis tengok orang isyak dadah, kenapa rasa keji? Kita rasa dalam hati kita benda tu keji. Pesan kat anak, jangan isyak dadah. Kalau dah kena dadah sekali, tak memang tak boleh berhenti. Kalau orang dah tak percaya sekali, orang tak percaya sudah. Kalau rumah kena pecah, engkau juga dia kata gitu. Kita pesan kat anak sebab kita nampak benda tu keji. Ada yang pesan kat anak macam tu, engkau jangan tak sembahyang. Kalau engkau tak sembahyang, dia menyebabkan keji. Sepatutnya kena cakap lebih daripada kita cakap benda tu. Kita cakap pasal perempuan. Kau pergi sekolah, jangan sibuk dengan perempuan lelaki ni. Belajar betul-betul. Cukup masa kahwin. Jangan sibuk. Kan kita pesan sungguh-sungguh dekat anak-anak itu. Adakah pesan sekuat itu ataupun lebih daripada itu tak bab sembahyang? Tu je nak cerita. Yang lain semua memanglah semua keji, benda yang salah kejilah. Cuma kita letak sembahyang tu macam alah. Macam tu je. Amboi. Sedangkan lagi kita jelas-jelas sebesar-besar bala. Sebesar-besar bala. Dia tipu orang. Anak ke, anak saudara ke, jiran ke, tipu orang. Bala. Kita rasa keluarga dia telah terima bala. Padahal seorang je buat hal. Memang pun dah dia buat hal kan. Dia tipu orang, tipu duit orang ke apa. Memang bala lah. Silap-silap keluarga dia pula yang kena bayar nanti kan. Tak apalah. Kita bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal anak tak sembahyang. Ada rasa tak bala macam tu? Bala. Tak rasa. Biasa lah. Sekarang. Silap. Sedangkan itulah punca segala-galanya. Bangunan runtuh sebab sembahyang lah. Maksud sebab tak sembahyang. Sebab sembahyang ni problem, bangunan runtuh. Bangunan runtuh sebab tak sembahyang. Bila tak sembahyang, dia tak ada pertahanan. Bila nak buat bangunan, orang datang nak hantar projek, nak hantar apa dia panggil, quotation. Untuk aku tak ada ke? Orang tak sembahyang dia kata gitu. Untuk aku tak ada. Ada. Up sikit lah. Gini. Tak untung. Macam ni kurang lah simen. Tak runtuh bangunan. Sebab apa tu? Sebab tak sembahyang. Asalnya sebab tak sembahyang. Kalau orang sembahyang dia tak buat kerja macam tu.
Sebab tak semayang, maka dia mudah-mudah. Kalau sembahyang yang paling besar pun dia tak peduli. Habis yang setakat rasuah, mana orang nampak? Yang bawah meja, tak nampak. Kalau dia semayang, dia kata Allah sentiasa mati sebab aku semayang 5 waktu, tak pernah tinggal. Aku takut. Kalau takut pada Allah sebab tu dia semayang, kalau ulur kat bawah meja pun dia tahu Allah tengok. Kalau semayang dia tak peduli, semayang paling besar pun tak peduli. Satu-satunya ibadah yang Nabi ambil direct. Maksudnya ambil direct. Yang lain semua Jibril hantar. Bab puasa, bab apa, semua Jibril hantar. Jibril turunkan. Jibril kata, Tuhanmu telah mewajibkan. Tapi semayang ambil direct. Dia boleh, gitu je. Rasuah Jibril yang bagi tahu. Tak boleh. Tak boleh rasuah. Jibril yang bagi tahu. Apa? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang rasuah, orang yang menerima rasuah, yang merasuah dan menerima rasuah, neraka. Jibril buat turun. Tapi sembahyang Nabi ambil direct. Dia tak peduli yang Nabi ambil direct pada Allah. Jadi dengan Jibril, lagilah tak peduli. Boleh runtuh bangunan sebab tak sembahyang. Boleh runtuh institusi kekeluargaan. Bercerai-berai sebab tak sembahyang. Walaupun macam tak ada kena-mena je. Dia jauh dia pergi. Bila tak sembahyang, habis nafkah keluarga dia jaga macam mana? Dia akan kena jauh. Semua boleh. Negara pun boleh runtuh sebab tak sembahyang. Dia kau nak jauh kan? Tapi ada lah. Panjang lah bab tu. Takut terlebih panjang pula. Jadi itu juga terlebih aib. Dulu tak semayang jadi aib. Sorok anak. Kalau anak tak semayang, sorok. Jangan bagi ke saudara mara nampak. Sebab anak tak semayang. Sekarang semayang. Nak ambil menantu, nak serah anak pun tak tanya semayang, tanya kerja pun. Tu nombor satu. Nak bagi anak, dia duk bela anak perempuan dia kecil. Sayang daripada kecil. Nyamuk, dia jentik nyamuk tu. Tak pernah ni anak jaga sungguh. Sekarang dah 20 tahun, dah nak kahwin, 20 lebih nak kahwin, nak serahkan kat orang. Bila datang tanya apa? Kerja apa? Tu tengok kereta kat luar. Boleh tahan. Arus. Boleh tahan. Okey lah tu. Tengok, kancil lah. Dia buat payah lah. Lepas tu tanya, kerja apa? Kerja kampung macam pakcik. Lain macam. Cuba kerja kerajaan. Apa? Dia panggil apa? Grade apa? Kan ada 41 lah, apa 17. 17! Betul tak? 17 paling rendah kan? Dia 41. Jadi. Betul tak? Saya tak ingat dia punya syarta tu. 41 kira jadi. Kira jadi terus. Tengok yang tu. Lepas tu tengok. Dia semayang. Pakai kain pelekat pun tak kerti. Pakai jatuh. Kalau pakai kain pelekat orang Melayu tak kerti, kita tak tuduh dia. Maksudnya kita kata kemungkinan besar tak semayang. Dia tak kerti pakai kain pelekat. Tak semayang. Tak gitu. Tak semayang gitu. Cuma kalau orang Melayu tak kerti pakai kain pelekat, tak semayang. Sebab orang kerti pakai kain pelekat 24 jam pun tak semayang. Ini yang tak kerti pakai. Nah, itu mudah-mudah tengok. Tapi kena check betul-betul. Jangan tuduh-tuduh orang. Tapi kena check. Biasa gitu lah. Jadi imam, pakcik lagi tua, pakcik lagi afdal jadi imam. Sah. Tak boleh. Dia takut orang dengar Fatihah dan sebagainya. Itu yang disibukkan. Apa yang disibukkan? Dari segi duniawi. Habis nak sara anak bini makan apa? Allah dah tetapkan rezeki kita sejak azali lagi. Tak payah risaulah. Risaukan tentang aib. Antara aib yang paling besar adalah tak sembahyang. Dan dia kata bermudah-mudah seorang dengan sembahyang. Jangan mudah-mudah. Kalau kita, saya ingat saya pernah kata kat sini sekali. Saya nak kata sekali lagi. Besarnya kesalahan tinggal sembahyang jika dibandingkan dengan minum arak. Minum arak kan kita nampak keji kan. Okay. Tinggal sembahyang, minum arak, hukumannya kalau kena tangkap hukum Islam sebat. Mencuri, potong tangan. Tinggal puasa, penjara. Berjudi, sebat. Zina, sebat. Kan? Itulah hukum Islam. Okay. Tak sembahyang, pancung. Itu hukum Islam. Dia ada step dia. Dia buka, tak sembahyang. Wah, ambil samurai kita. Memang masuk 999 tu. Bukan, ada step. Tapi cuma last kali pancung, tak sembahyang. Tangkap, perintah boleh tangkap. Orang kampung tak boleh. Pemerintah boleh tangkap. Lepas tangkap penjara. Suruh tobat, suruh semayang, gertak untuk pancung. Setelah berapa baru pancung. Bukan semudah itu. Jadi memang tak boleh lah orang
orang tak semayang dipancung tu memang boleh kata tak jadilah. Sebab bila dia ketangkap, dia kata aku bertaubat dah, aku qada balik. Keluar balik penjara. Keluarlah. Bodoh sangatlah tak nak semayang juga sampai kena pancung. Cuma nak kata hukuman dia pancung. Tu hukuman tak semayang pancung. Tapi mencuri potong tangan. Syarat nak potong tangan tak boleh mati. Tu syarat. Nak potong tangan tu, doktor kena datang cek. Okey, lepas potong tak mati. Oh, boleh potong. Setelah cukup syarat-syarat ni, sop apa semua tu lah, cukup dan masuk mahkamah apa semua, okey memang dia salah. Nak potong, oh tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Doktor datang dulu, tabib datang cek. Tak boleh lah. Pak cik ni umur 73. 73 mencuri lagi. Pak cik ni umur 73. Kalau potong, qalu innalillah. Maka tak boleh potong. Walaupun dah jatuh hukuman, tak boleh potong. Habis tu lepas lah. Tak lepas, masuk penjara kan. Mana boleh lepas. Tapi tak boleh potong kan. Maksud kita faham, kalau orang mencuri, dia jatuhkan hukum, cukup semua bukti-bukti, syarat dia tak boleh mati. Syarat dia tak boleh mati. Hukuman tu mesti jangan mati. Jangan mati. Puasa dihukum sama juga, syaratnya mesti jangan mati. Jangan mati. Minum arak, sebat, syarat juga jangan mati. Kalau lah kata sebat ni sekali, dua kali, tiga kali, game over. Kata doktor tak boleh sebat. Sebab apa? Pakcik ni dah tua sangat, ataupun dia ni walaupun muda banyak penyakit pun minum arak lagi. Kena tangkap, semua bukti cukup, sebat. Sebelum sebat doktor akan cek, oh tak boleh, kena silat-silat 2 KO, TKO terus, maka tak boleh sebat. Jagalah. Bukannya lepas. Nak bagi tahu hukum-hukum yang kita jijik tengok, maksiat-maksiat bukan hukum, maksiat-maksiat yang kita jijik tengok, memang nampak jijik, semua hukumannya tak boleh mati. Tapi yang kita tak berapa nak jijik tengok, iaitu tak tinggal sembahyang, hukuman dia mati. Kita dah terbalik dah. Maknanya tengoklah tak sembahyang ni sebagai satu yang jijik, yang aib, lebih aib daripada segala-galanya yang sebut tadi. Dan menghilangkan Jumaat. Maksudnya tak sembahyang Jumaat lagi lah. Fardhu ain tu. Tak boleh. Tambah lepas PKP ni, kawan-kawan saya yang jadi imam, yang menguruskan surau masjid di beberapa negeri, dia kata kita memang risau kerana sembahyang Jumaat tak ada macam dulu. Tak macam dulu dah, dia kata. Sembahyang Jumaat dah tak macam dulu. Maksudnya orang datang. Sebab dia kata ketika dulu sebelum PKP, sembahyang Jumaat sampai katalah penuh, cukup-cukup, cun-cun cukup-cukup. Kadang-kadang ada lawas main sikit-sikit cukup. Okey. Bila lepas PKP berapa tahun ni lah, sampai baru-baru ni bulan 9 berapa, yang baru-baru ni yang boleh baru ni tahun lepas tu, sembahyang Jumaat sampai ke situ juga. Katalah berapa saf? 30 saf. Katalah sebelum PKP 30. Bila dah PKP tak boleh sembahyang, betul boleh tak boleh gitu gini ni, baru ni memang terbuka terus dah. Yang baru-baru tahun lepas ni kan, terbuka memang boleh sungguh dah. Sampai situ juga. Jadi kalau kata sampai situ juga, sampai 30 saf juga. Jadi apa masalah? Masalah ni kau celah-celah tu mana dia pergi? Dulu rapat-rapat. Tu masalah dia kata memang sampai tempat yang sama. Memang saf tu sama. Cuma dulu rapat. Jadi yang duk celah tu ada seorang boleh tak? Seorang ke dua orang? Seorang dua juga tu boleh duk celah tu. Hilang pergi mana? Dia dah seronok sangat. Sehingga kan sembahyang Jumaat pun bertinggal. Dia kata jangan menghilangkan sembahyang Jumaat dan berjemaah. Dan solat jemaah juga jangan tinggal. Tapi dia bukan fardu ain. Sembahyang Jumaat tadi fardu ain, fardu kifayah. Sembahyang berjemaah fardu kifayah. Ikut Imam Nawawi, Imam Rafi'i sunat muakkadah. Kita ikut Imam Nawawi, iaitu fardu kifayah. Satu kawasan, satu qaryah, satu kampung tak ada sembahyang berjemaah, semua berdosa. Ada seorang dua buat sembahyang jemaah, lepas yang lain. Dia panggil fardu kifayah. Tapi itu pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Rafi'i bukan fardu kifayah, sunat muakkad. Kalau tak ada sembahyang pun tak dosa. Dia cuma sunat yang sangat dituntut. Tapi bila bertentangan di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kita biasanya akan ambil Imam Nawawi. Imam Nawawi kata fardu kifayah. Jadi mesti kena ada solat berjemaah, mesti kena hidup. Kalau tidak semua berdosa. Jadi orang yang datang surau masjid, orang yang tak datang surau masjid, dia kena respect, dia kena terima kasih banyak-banyak dengan orang yang datang surau masjid kerana telah melepaskan dosa dia.
Tapi kadang-kadang berlaku sebaliknya. Orang yang tuan masjid ni lah orang pandai serong kan. Duk cakap macam-macam lah apalah. Padahal kau terima kasih kat aku. Yang tak datang ni, yang tak datang kena terima kasih dengan yang datang. Sebab melepaskan dosa dia. Dosa fardu kifayah tadi. Tapi kadang-kadang pula dia orang tak sedar. Yang duk cari balah dengan orang tuan masjid lah. Tak tahulah. Tak tahu nak cakap apa lah kan. Sepatutnya kena terima kasih. Dia yang jenis tak datang surah masjid, datang surah masjid, tengok ada dekat pagi-pagi sarapan ke, dia bayar. Dia diam, tak apa kan? Sebab aku tak datang, terima kasih kat dia, kalau tak aku berdosa. Fardu kifayah, fardu kan wajib. Dia telah lepaskan kefarduan itu, terima kasih kat dia, bayar sepatutnya. Tapi biasanya ada juga orang bayar-bayar gitu. Memang ada pun. Tapi ada juga segolongan yang itulah, dia cari balah pula. Berjemaah tu, solat berjemaah yang telah diangkat Allah akan dia akan segala darjat. Maknanya siapa yang solat berjemaah, Allah akan angkat darjat dia dan diampunkan Allah akan dengan dia akan segala kejahatan dan dosa. Allah akan ampunkan dosa, Allah akan angkat darjat dan ampunkan dosa. Ampunkan dosa orang yang solat berjemaah. Kalau orang yang solat Jumaat, itu memanglah itu fardu ain. Orang yang solat itu pun fardu ain, solat fardu. Ini solat berjemaah. Solat berjemaah, Allah akan angkat darjat dan Allah ampunkan dosa dia. Ya, biasa kita dengar kan hadis tu, satu langkah menghapuskan satu dosa, meningkatkan satu darjat, menambahkan satu pahala, satu langkah. Ada yang kata 10. Tu fadail amal lah, itu tak apalah. Dari segi fadilat. Sampaikan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seorang businessman, bukan jutawan lagi, billion one dah hasilnya lah kalau sekarang ni. Dia ada 400 ekor unta, saya cerita dulu kan, 2 tahun lepas, ingat ke? Pernah cerita kat sini. 400 unta dia ada, 400 ekor unta syarat dengan dagangan. Maknanya 400 ekor unta bilion lah kalau sekarang kan. Kalau sekarang ni mungkin lori ke apa, Hilux kan, penuh 400. Import export, beli dekat buat daripada Madinah, Mekah ke Madinah, ambil barang kat situ, 400 ekor unta penuhkan, pergi dekat Syam, Syria ke mana, jauh lah perjalanan, kadang-kadang berbulan-bulan, jual kat sana. Sebab sana tak ada barang tu, bawa lah datang belacan ke apa ke apa yang tak ada lah, tak kisahlah herba ke apa ke, akar kayu ke, apa yang tak ada, pinggan mangkuk ke, apa yang tak ada di situ dia bawa. Bila dia dah habis jual 400 ekor unta punya, bukan jual unta, barang atas unta tu, jual habis dah semua, dapat duit lah, dapat dinar dirham lah. Kemudian ambil duit tu, jangan bawa balik, beli pula barang yang ada kat Syam sana, apa yang tak ada dekat Mekah Madinah. Beli bawa datang, laksa ke apa ke, saya buat contoh aja ni, beli apa yang tak ada, kari ke apa yang tak ada kat situ. Kemudian bawa balik. Bila bawa balik ada balance duit dia, itu untung. Janganlah bagi kosong unta tu balik saja, bawa balik sana, balik sini. Lepas tu pula jual pula kat sini. Wah, ramai orang datang. Jual habis kat sini, dapat duit, dapat dinar dirham. Beli barang bawa ke sana. Dia panggil import export. Itulah import export. Jual kat sini. Sampai 400 ekor unta. Kaya. Tapi tak pernah tinggal solat jemaah. Abdul Rahman bin Auf tak pernah tinggal solat jemaah. Walaupun 400 ekor unta dia uruskan. Kita itulah kena ambil perhatian kat sini. Sampai kan sekali tu dia pernah tertinggal takbiratul ihram. Nabi dah takbir, dia tak sampai lagi. Nabi dekat-dekat rukuk baru dia sampai. Dia bukan masbuk dengan maksud kena tambah rakaat ke, tak. Tinggal yang pertama. Biasa dia Nabi Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Kali ni tak, Nabi Allahu Akbar, dia on the way. Dia sampai dia Allahu Akbar, baca Fatihah, habis aja Nabi rukuk. Lambatlah sikit. Kita kata apa? Okeylah tu, tak masbuk, tak tambah rakaat. Dia rasa punyalah menyesal. Sekali semua dia infakkan semua harta dia fi sabilillah. Semua. Sebab harta ni telah merosakkan, mengganggu agama aku. Sebab dia nampak nilai dunia ni tak ada apa. Tak nampak nilai ni tak ada. Kita bukan suruh tolak dunia, kita duduk dalam dunia, kita tak boleh tolak dunia. Cuma jangan letak dunia tu kat hati. Tu je. Jangan letak dunia tu dekat hati. Ambil dunia, ambil sebab kita hidup dalam dunia. Mana boleh tak ambil dunia? Nak makan apa? Carilah, cuma jangan letak dekat hati. Jangan letak dekat hati. Kilik gini. Serabut-serabut lepas, jatuh. Ya. Gitu kilik. Kilik, ambil. Wah, ambil. Tak sini. Susah-susah angkat dia. Serabut-serabut angkat, jatuh. Tu
tu je. Ini ambil berpoket, berat, makin berat. Bila berat jalan bongkok ini lah. Perumpamaan. Dan berbuat ibadah dengan dia ahli bumi dan ahli 7 petala langit. Kalau orang dulu cakap 7 petala langit, 7 petala bumi. Tapi ada juga yang kata 7 petala langit ya, 7 petala bumi tidak. Sebab petala ni lapis, 7 lapis langit. Betul lah. Bumi ada 7 lapis tak? Ada yang tak setuju, tapi ada yang setuju. Orang dulu kata 7 petala bumi, maknanya bumi yang atas ni pasir apa, tanah biasa, lepas tu tanah keras, lepas tu tanah tu batu gua, sampai yang apa? Yang last sekali tu. Dia punya bulat-bulat. Ada kata bukan 7. Ada kata 3, ada kata jangan, cuma dia tak setuju lah. Jadi dalam kitab kita dia tak kata 7 petala bumi. Dia kata ahli bumi dan 7 petala langit. Okeylah tu. Maksudnya dan berbuat ibadah dengan dia ahli bumi dan ahli 7 petala langit. Maknanya orang duduk atas bumi pun buat semayang, orang duduk langit pun, bukan orang, makhluk langit, penduduk langit, penghuni langit pun semayang, penghuni bumi pun semayang. Itu maksud dia. Dan tiada meninggalkan sembahyang dan permain-main akan dia oleh dunianya, melainkan mereka yang terdahulu celakanya pada azali dan besarlah seksanya. Orang yang tinggal semayang ni, mereka yang telah terpedaya dengan dunia, sebab dunia dia tak semayang. Itu maksudnya. Bukan dia semayang, dunia pun dia cari. Engkau telah terpedaya sebab engkau cari dunia. Bukan. Dia tak semayang kerana dunia. Kenapa tak semayang? Kerja. Tu cerita dia. Kenapa tak semayang? Bos tak bagi semayang, maka dia tak semayang. Itu terpedaya dengan dunia. Jangan faham kata dah semayang tak boleh cari dunia, tak boleh kerja. Bukan. Dia kata orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Maksud, kau nak beli akhirat aku tak? Anak-anak abad dunia. Macam tu, seolah-olah gitu. Maka celaka pada azali. Celaka pada azali orang ni. Besarlah seksanya. Maksudnya hidupnya dalam kemurkaan Allah. Dan rugi jual belinya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika diseru pada hari Jumaat, ni sebab solat Jumaat lah, diseru pada hari Jumaat untuk menunaikan solat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu, pergilah terus kepada mengingati Allah, iaitu sembahyang, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dalam Quran tulis jual beli, tapi maksud jual beli itu kerja apa semua tinggal, kena pergi sembahyang, tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tinggalkan dunia, sembahyang, jangan tinggal. Fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lepas pada tu, lepas sembahyang, pergi bertebaran, fantashiru, pergi lagi mana pun. Bukan sembahyang Nabi dah minta kurang 5 diskaun dah, daripada 50 jadi 5. Kalau 50 memang apa? 5-10 minit sembahyang. 5-10 minit sembahyang. Kira sendiri. Tidur 8 jam, takkan tidur sembahyang kan? Tidur 8 jam, ada balance lagi berapa? Agak-agak 16 jam kali 50. Sebaik Nabi Musa tolong kita. Tak boleh. Umat aku diwajibkan sembahyang 2, sehari 2 je. Umat Nabi Musa 2, sehari 2. Pagi petang. Gagal. Umat aku lagi besar, lagi bijak, lagi kuat, macam-macam umat aku. Tapi gagal, sehari 2. Engkau dapat 50. Allah, minta kurang. Apa jadi? Last kali jadi 5. Kalau lah 50 rasanya 5 pun ramai yang tinggal. Kalau 50 padahal bila dah dapat 5, kita buat 5, pahala macam 50. Tuntun jadi umat Nabi. Lepas tu pergilah kerja, fantasyiru. Pergilah nak kerja, nak apa, nak bisnes. Janganlah sampai tak sembahyang. Dan panjang menyesalnya. Siapa yang tak sembahyang akan panjang menyesalnya. Orang yang meninggal solat akan menyesal yang panjang. Bila sebut panjang menyesalnya, maksudnya dekat padang mahsyar. Dekat padang mahsyar, sesalan yang tak sudah waktu tu. Orang tak sembahyang, sesalan yang tak sudah, telanjang bogel. Lepas tu panas, matahari jengkal atas kepala. Ramai orang dia panggil mauqif, tunggu berdiri aja. Memang masa tu menyesal.
Menyesal sangat-sangat bila dia bayangkan balik, rupa-rupanya aku hidup 5, 60, 70 tahun kat atas dunia ni. Aku duduk berdiri macam ni pun dah penat dah. Menyesalnya, kejapnya rupanya hidup kat atas dunia ni. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbithu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sumpama hidup dekat dunia ni satu malam ataupun waktu duha je, berapa jam je kalau nak perumpamaannya. Menyesalnya tak semayang, tapi sesalan tu sesalan tak sudah dah. Maka mereka yang meninggalkan sembahyang dimurkai Allah akan dia dan mati ia dalam ketiadaan Islam. Apa maksud ni? Mati ia murka Allah pastinya lah, dan mati ia atas ketiadaan Islam tu maksudnya matinya dalam keadaan tak sempurna rukun Islam. Kan rukun Islam ada 5, mengucap kalimah syahadah dia selesai. Semayang dia tak semayang, puasa dia puasa, zakat haji, maknanya 4. Tak sempurna lah. Tak sempurna. Itu maksud ketiadaan Islam. Jangan faham kafir pula, jangan faham gitu. Kalau orang tak semayang mati kafir. Bukan. Maksud ketiadaan Islam adalah ketiadaan menyempurnakan rukun Islam. Rukun Islam dia tak sempurna lah. Kalau semayang ada 13 rukun, buat 12. Kan tak sempurna semayang dia. Macam itulah. Tiba-tiba rukun Islam ada 5, buat 4. Okay. Neraka Jahim itu tempat kediamannya orang yang tak semayang. Dan neraka Hawiyah tempat berbalik-baliknya. Macam-macam neraka. Termasuk juga satu lagi boleh dobek neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli. Ini juga surah apa? Lupa dah. Kenapa kamu semua masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, orang neraka tu jawab, aku tak semayang. Jadi neraka Saqar satu lagi. Neraka Jahim, Hawiyah, Saqar. 3 ni adalah neraka orang yang tak semayang. Dan tempatnya dan laknat akan dia. Laknat akan dia pada Allah Ta'ala, yakni maksud dia dijauhkan daripada rahmatnya. Kita nak rahmat Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Kan doa lah kali, birahmatika ya arhamar rahimin. Nak minta rahmat Allah lah tu. Dengan rahmatmu ya Allah. Tiba-tiba tak sembahyang, maka jauh daripada rahmat Allah. Bila rahmat Allah jauh maksudnya bala, dan dihalaukan dia pada bumi dan pada langit. Kalau orang dulu cakap tak terima langit dan bumi, tak terima langit dan bumi. Gitu bahasa orang dulu. Dihalau ke bumi dan dihalau pada langit. Maksudnya tak terima, langit tak terima, bumi pun tak terima. Habis tu macam mana kalau tak terima? Kita tengok kesian yang ada negara, lepas tu dia datang negara orang sebab negara dia urus harga, lepas tu nak dihantar balik, dia kata ni bukan rakyat aku. Kan ada kan bangsa-bangsa yang penghapusan etnik, dia bunuh apa semua, dia ni lagi duduk UNHCR, pergi lagi ke mana-mana, jiran-jiran Malaysia ada datang lagi sekali, lama dah ni duduk sini. Dua kali kena hantar balik Bila nak hantar, dia tak nak terima tempat. Bukan, ni bukan kami punya rakyat. Habis tu siapa punya rakyat? Macam apa jadi dia? Tak tahu jadi apa. Habis macam mana? Nampak? Terombang ambing. Macam tak ada bapak. Macam tu lah juga orang yang tak semayang nak duduk mana? Kalau langit bumi tak terima. Dia seolah orang yang disingkir. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada hamba yang mukmin yang meninggalkan sembahyang dan tiada mendatangkan dia. Dia kata dan tiada yang mendatangkan dia melainkan disurat oleh Allah atas mukanya. Tulis atas muka, ini keluar daripada rahmat Allah. Siapa yang tak sembahyang tapi mukmin yang meninggalkan sembahyang. Dia bukan orang kafir lah, orang kafir memang tak sembahyang. Orang mukmin, orang beriman tapi tak sembahyang, maka ditulis atas ni keluar daripada rahmat Allah. Tulis kat muka dia. Maka aku kelepasan daripadanya. Maka Nabi kata aku tak boleh tolong. Sedangkan kita nak pertolongan Nabi yang dipanggil syafaat. Kita nak sangat syafaat Nabi. Sangat-sangat nak syafaat Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, entah tak kenal. Macam tu. Habis macam mana? Kalau kita tak boleh minta tolong Nabi, siapa lagi? Dan apabila ditinggal seseorang akan semayang fardu yang satu jua, niscaya disuratkan namanya atas pintu neraka. Sekali tinggal semayang, dah ada kat pintu neraka nama dia. Itulah, sekali je, cukup lah. Sekali tak semayang dengan sengaja,
maka tertulislah namanya dekat pintu neraka. Nanti bila dekat padang mahsyar nanti pakat doa la, tengok nama dia masuk sini. Dan tersebut pada hadis daripada Anas bin Malik pada firman Allah Taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Maka berkata Anas bin Malik, "Apa al-falaq tu ya Rasulullah?" Kerana aku berlindung, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung ya Allah, aku berlindung daripada falaq. Ya, daripada falaq. Falaq tu apa? Sabdanya, kata Nabi jawab, iaitu satu telaga di dalam neraka Jahanam. Jika terbang burung 1000 tahun tiada sampai kepadanya. Dalamnya telaga tu, neraka Jahanam ada satu telaga. Kalau kata nak tengok berapa dalam telaga tu, kalau burung terbang 1000 tahun tak sampai lagi ke dasar. Dalam gila lah. Maka kataku, bagi siapa yang masuk telaga? Neraka Jahanam dah azab dah, telaga tu lagi. Untuk siapa? Sabdanya iaitu bagi orang yang meninggalkan sembahyang serta sihat badan. Maksudnya tinggalkan sembahyang yang tak ada iktiraf syarak, dia boleh je sembahyang tapi dia tinggal. Maka tempatnya dalam tu, dalam telaga. Cuba kita tengok kes baru ni, budak tu. Apa nama tah? Ryan. Ya, Ryan. Kan dia masuk telaga lah, kita kata telaga sampai dalam tu kan. Orang pakat tolong. Semua satu dunia doa untuk dia. Ya Allah selamatkanlah, kesiannya kat dia. Dia budak, confirm syurga. Confirm syurga lah. Tapi kita kesiannya kat dia. Cuba bayangkan telaga ni. Ni lagi dari dalam. Yang ni memang tak boleh keluar dah. Duduk dalam tu. Tak boleh orang selamat dah. Pakak-pakak duduk selamat. Kita terasa kesian kita. Padahal tak ada kena-mengena, tak kenal pun dia. Tak siapa ke. Kita kat Malaysia. Tu kat mana? Negara luar tak? Morocco. Mana? Mana? Maghribi. Morocco lah. Maksudnya tak kisahlah, bukan tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena dengan saudara kita. Kita tak kena-mengena pun dengan dia. Kenapa kita terasa sekali? Nak bagi tahu peribnya. Tengok ni. Ini lagi perib ni. Kadang-kadang apa-apa yang berlaku di atas dunia, dia sebagai tazkirah. Bagi orang yang berfikir je, orang tak fikir. Covid, dia tazkirah. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Patut kena bagi kita tazkirah. Dia sebagai pengajaran. Pengajaran. Allah, apa? Tentera Allah, nama Covid, apa? Decepticon, berapa? Itu apa? Itu, Masya Allah. Apa nama? Kon-kon tu kan? Popcorn tu kan? Tengok punya lah. 20,000 hari ni. 21,000. Okey tengok dia. Tentera Allah tu. Betul ke? Jangan putus dia. Jahannam punya COVID-19 virus. Jangan. Tu tentera Allah. Allah cipta. Mana boleh kata dia Jahannam? Maknanya kita pandai-pandai lah nak berobat, nak apa. Cuma tu tentera Allah. Kita dengan tentera Allah yang halus sampai tak nampak pun kita kalah. Untuk kita sedar. Kalau kita fikir, kita sedar. Dia masuk ke hidung, masuk ke mulut, duduk dalam ni, lepas tu masuk, jadi sakit. Sebagai pengajaran bagi kita. Sebenarnya pengajaran bagi kita. Kita percaya ada COVID. Berapa orang pernah tengok COVID virus? Pernah tengok? Dia yang mula-mula dulu, apa nama tak mula-mula punya COVID? Tak yang 2019 tak tengok. Yang 2000 kan ada baru lagi, upgrade. Dia bertukar, dia upgrade. Tengok yang tu. Tak tengok, percaya juga, percaya. Yang ni, yang popcorn yang last ni, tengok. Tak tengok juga, percaya juga. Mana tak tengok. Tapi semua kita percaya. Percaya 100% pula. 100%. Kita beriman dengan COVID-19 walaupun tak pernah tengok. Macam mana iman kita dengan malaikat? Sebab kita tak pernah tengok malaikat dan kita tak pernah tengok virus COVID-19. Sama-sama tak pernah tengok. Mana kita percaya lagi? COVID ke malaikat? Tanya diri, jangan tengok orang, tanya diri kan. Aku tengok, ni COVID yang dalam TV tu lah, yang rupa macam tu. Ya ke tak tahu. Rupa dia macam tu, katalah tu. Okay, ini malaikat. Malaikat dua-dua tak nampak. Percaya. Percaya. Bila percaya, orang batuk, orang rasa demam, kita duduk jauh-jauh, orang pakai gelamping orang gelamping, kita lagi jauh-jauh. Kita lagi percayanya kita tak pernah tengok. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Takkan terkeluar kat mulut kita, mesti raqib atid tulis. Percaya? Covid, raqib atid. Percaya ni lagi. Tengok adik masing-masing, hati masing-masing. Covid ni. Masuk Covid tu tak nampak pun. Maksudnya apa? Pakai mask, buat jarak-jarak, apa-apa semua tu lah. Percaya.
Tengok Rakit Atik rasa percaya ni lagi. Sama-sama tak nampak. Lainlah COVID tu nampak. Bila nampak, bala kita percaya dia. Tak apalah yang tu, logik lah. Malaikat tak berapa kuat sangat sebab tak nampak. Logik, walaupun sepatut kita dah percaya malaikat, cuma logik lah. Masuk akal kita percaya COVID lagi sebab kita dah jumpa 3 kali. Contoh, kita dah jumpa 3 kali. Tapi kita tak pernah jumpa COVID. Kita tak pernah jumpa malaikat. Kenapa percaya COVID lebih pada malaikat? Patut sama-sama percaya lah. Sama-sama pun jadilah. Sebab sama-sama tak pernah tengok. Tapi malaikat masa duduk mengumpat orang, duduk mengata orang, duduk media sosial, duduk belasah duduk itu orang, kutuk orang, buat fake account macam-macam ni. Tak terasa pun malaikat ada. Tapi bila COVID datang, kawan dia datang, nak peluk, jauh. Nak salam. Macam mana? Apa hal? Kau apa hal? Percaya sungguh. Lepas tu, kau nak tahu tak? Sebenarnya, ada mengumpat. Ni, kita boleh nampak jelas-jelas. COVID kau sangat percaya. Kita bukan kata jangan percaya COVID. Nak bagi tahu, makhluk bagi tahu yang nama doktor, dia bagi tahu ada virus, kita percaya gila. Gila punya percaya. Quran kata ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak percaya ke tak? Bukan tak percaya, tak sepercaya itu. Tak sekuat itu kepercayaannya. Memang percaya semua rakyat atid. Kita koreklah hati semua percaya ada. Tapi kenapa COVID tu dahlah percaya, masuk ke hati lagi, berjaga setiap saat. Kenapa rakyat atid tak berjaga setiap saat? Takut dia ni. Tulis. Baru nak best ni mengumpat ni. Alamak roket. Dia dah pen dah gini. Nampak pen dah gini. Oh, stop. Baru nak buat apa-apa kat orang benda-benda jahat. Baru je nak type ni. Tak jadi. Kenapa tak gitu? Macam baru nak pergi Assalamualaikum. Nak pergi jumpa kawan. Tengok gelang. Kan undur. Kan undur. Kenapa masa nak fitnah orang ni, nak bantai orang, nak buat benda jahat lah. Kenapa tak? Alamak, undur balik. Kenapa itu? Kita lebih percaya COVID daripada percaya malaikat. Kita tak tuduh dia tak percaya malaikat. Cuma kepercayaan tu lebih kuat pada makhluk lagi. Makhluk bagi tahu. Doktor je bagi tahu yang ada benda ni. Diorang je yang pernah tengok. Entah ya ke diorang pernah tengok. Mungkin bukan semua doktor pernah tengok kan. Sebahagian yang pernah tengok benda tu. Tentera Allah tu. Tapi malaikat kita tak pernah tengok juga. Tapi kita percaya lagi. Padahal malaikat tu Nabi bagi tahu yang maksum. Quran, dalam Quran ada. Nampak kepercayaan kita tentang agama lemah sangat. Allah, hai. Bila kita mengaku kita lemah bab kepercayaan, masa itulah nak betulkan balik, nak upgrade. Itulah guna mengaji, belajar supaya dapat upgrade. Kalau belajar tapi seronok, maksudnya tak ada rasa apa-apa. Kita belajar nak betulkan diri, bukan nak seronok. Kau apa dah? Dekat sejam lah. Boleh lah. Berhenti kat mana? Mana cerita tadi? Maka kataku bagi siapa ya Rasulullah, yang telaga tadi, sabdanya iaitu bagi orang yang meninggal sembahyang tapi serta sihat badan, dan tersebut pada hadis kat mana? Kat sini. Dan tersebut pada hadis yang diriwayatkan dia daripada Sayyidina Umar Al-Khattab dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis itu suatu sabdanya, turun atasku Jibril dan katanya, Jibril datang untuk sampaikan wahyu, baca olehmu, kataku dan apa aku baca? Nak baca apa? Tiba-tiba suruh baca. Katanya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Artinya, maka mengiringi datang kemudian daripada mereka itu pecil-pecil yang jahat. Pecil ni kecil-kecil yang jahat, maksudnya yang kecil-kecil yang jahat, anak cucu cicit lah, yakni anak cucu cicit mereka. Tok nenek dia okey, anak cucu dia ni, yakni anak cucu mereka itu meninggalkan, mereka itu akan sembahyang dan mengikut mereka itu akan keinginan nafsu dan segala maksiat. Tok nenek okey, ni cucu cicit ni dia tak peduli sangat buat sembahyang. Akan ada itu nanti, begitu nanti, memang dah ada dah pun sekarang. Maka lagi akan berjumpa mereka itu kejahatan. Dia akan dapat bala lah mereka ini. Dan betul bila kajian dibuat di sekolah-sekolah, 70% tak sembahyang.
di sekolah. Ini tahun 2010 lah ke 2010. Ada orang buat lah kajian, kita tengok aja. Itu 2010. 70% budak sekolah menengah ni, sekolah rendah, sekolah menengah tak semayang. Kajian yang lain dia kata lebih lagi, tapi yang itu yang kata yang logik sikit lah. Tak sembahyang 70. Ini yang akan jadi pemimpin tadi. Diorang ni yang masa tu, umur masa tu katalah 15, kan? Maknanya tak lama lagi lah. Diorang naik ni yang tak sembahyang ni. Pemimpin tak sembahyang, rakyat. Dan kata kil. Dan kata kil ada pendapat qul a'udzu birabbil falaq. Falaq tu apa? Ada pendapat pertama telaga kan. Pendapat kedua iaitu satu wadi. Lebih kurang wadi ni macam ni. Tu. Lembah kot dia panggil. Macam bukit ke apa? Ni. Tu. Wadi. Satu wadi di dalam neraka Jahanam. Tadi telaga lebih kurang tu. Gugur mereka itu padanya. Jatuh semua kat situ yang tak semayang. Ya Jibril, dan adakah mensia-sia umatku akan semayang kemudian daripada aku? Kalau aku wafat nanti, Nabi tanya Jibril, umat aku akan tinggal semayang ke? Maknanya kat sini, waktu tu semua tak tinggal semayang orang Islam. Sebab tu Nabi tak tahu. Nabi kata, Jibril, nanti lepas aku wafat nanti, habis umat aku tak semayang ke? Dia macam pelik. Nabi macam pelik. Sebab apa pelik? Sebab waktu tu semua semayang. Yang beriman semua semayang. Jadi Jibril kata, bahkan datang pada akhir zaman sekarang beberapa manusia daripada umat Tuhan hamba mensia-sia mereka itu akan sembahyang, maksudnya buat mudah-mudah sembahyang, dan takhir mereka itu segala waktu. Takhir yakni waktu sembahyang, dan takhir mereka itu segala waktu. Takhir tu bukan masuk melambat-lambat kan? Bukan. Masuk takhir tu tak sembahyang sampai keluar waktu. Di sini kadang ada salah faham juga. Bukan. Kalau kata melambat-lambatkan sembahyang kan, tak berdosa melambat-lambatkan sembahyang. Yang berdosa lambatkan sembahyang sampai terkeluar waktu. Jadi kalau katalah sembahyang asar pukul 4.45, sembahyang asar 4.30, tak berdosa. Bukan suruh buat. Tak berdosa. Jadi jangan kata berdosa. Yang tak berdosa jangan kata berdosa. Malah sembahyang asar pukul 4.35 pun tak berdosa. Sembahyang asar, sembahyang Zuhur 4.35 pun tak berdosa. Habis lagi 10 minit nak habis, melambat-lambatkan sembahyang. Oh, silap faham tu. Yang masuk melambat-lambatkan sembahyang berdosa, dia sembahyang Allah ujung sampai sembahyang tak sempat habis, masuk waktu lain. Maknanya keluar waktu. Jadi kalau melambat-lambatkan sembahyang tak berdosa, tapi bukannya elok, bukan suruh. Cuma nak bagi tahu tak berdosa. Bila tak berdosa jangan cakap berdosa. Benda tak berdosa kena kata tak berdosa. Habis tu best lah sembahyang. Siapa suruh sembahyang lambat? Orang kata tak berdosa, bukan suruh. Jangan cakap kan, apa ni, makan budu, jering, petai, kedah, makruh je, bukan haram, bukan suruh makan. Nak beritahu hukum je. Bukan suruh makan. Macam tu lah. Jadi itu maksud melambat-lambatkan sembahyang. Jadi melambat-lambatkan sembahyang sehingga keluar waktu. Itulah fawailul lil musallin. Itu maksud dia, neraka wail bagi orang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sembahyang. Mereka yang lalai daripada sembahyang, bukan dalam sembahyang, daripada sembahyang. Maksud daripada sembahyang, nanti sembahyang, nanti let lu, terkeluar waktu, baru sembahyang. Memang kena, memang will lah. Ini orang sembahyang tapi masuk neraka will. Sebab fawailul lil musallin, neraka will bagi orang sembahyang. Yang mana sembahyang dia lalai. Kita semua sembahyang lalai tak? Nak tengok mana yang khusyuk, seorang nak tengok, nak suruh jadi imam. Semua kita lalai, imam pun lalai lah. Saya sembang lah. Habis tu semua neraka will lah kita. Bukan. Habis tu fawailul lil musallin. Bukan. Bukan maksud tu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu baru betul. Maksudnya berjaya orang yang khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang berjaya. Tapi kalau dia melambat-lambatkan sembahyang tak berdosa. Melambat-lambatkan sembahyang sehingga habis waktu baru berdosa. Itu maksud fawailul lil musallin. Orang yang melambat-lambatkan sembahyang sampai terkeluar waktu, maka masuk neraka will. Kena. Ini orang sembahyang tapi lalai. Bila lalai, masuk neraka will. Dia kata, baik aku main dam. Tak sembahyang. Aku sama je, sama-sama jumpa neraka dia. Neraka dia main-main gitu. Bukan, jangan salah faham gitu. Dan pada tafsir qaulihi ta'ala, cantik kat situ. Kat situ dia punya stesen tu cantik. Dan pada tafsir qaulihi ta'ala, cantik kat situ. Cukup sejam lah. Tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang.
InsyaAllah kita akan habiskan kitab ni. Boleh tak? Semangat habiskan kitab. Semangat. Jangan hangat-hangat. Tai ayam moneh. Nah gitu. Semangat kita habiskan kitab ni. InsyaAllah. Mula-mula ni dia ringan je. Masuk tengah sikit dia agak berat sikit. Sikit aja pun. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawatullah subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa